Salam untuk kita semua. 弟兄姐妹们，大家平安。 Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹， beberapa waktu yang lalu, 不久之前呢， dunia internasional dikejutkan oleh sebuah berita yang sangat viral. 国际被一个新闻所震惊了。 Pada tanggal 3 Februari 2025, 在2025年2月3日， seorang pemain film dan juga penyanyi asal Taiwan yang bernama Barbie Hsu 一个来自台湾的演员还有歌手就是许熙燕， yang namanya melejit setelah membintangi serial Meteor Garden dilaporkan meninggal dunia pada usia 48 tahun. 她因为主演《流星花园》而出了名，而她只有48岁就去世了。 Bukan karena kecelakaan besar, 不是因为有什么大意外， juga bukan karena penyakit langka, 也不是因为什么罕见的疾病， tetapi karena influenza biasa 但是因为一个普通的流感， yang kemudian berkembang menjadi pneumonia. 然后发展成了一个肺炎。 Barbie Hsu sedang berlibur bersama keluarga 许熙燕呢，她和家人正在度假， di momen yang seharusnya penuh sukacita di tahun baru Imlek tahun yang lalu. 就是在去年的农历新年，本应该是一个喜乐的气氛， Virus influenza menyerang paru-parunya. 这个流感却袭击了她的肺部， Nafasnya terganggu dan akhirnya pneumonia itu menjadi komplikasi yang mematikan. 然后她的这个病毒就感染了她的肺部，导致了并发症。 Berita ini membuat banyak orang bertanya-tanya, 这件事使很多人疑问： bagaimana mungkin penyakit yang kelihatannya sederhana bisa merenggut nyawa sebegitu cepat? 怎么可能那么普通的一个疾病，能让人在那么短的时间内失去性命呢？ Saudara-saudari, pneumonia bukan penyakit biasa. 亲爱的弟兄姐妹，肺炎不是一个普通的疾病。 Setiap tahun sekitar jutaan orang di seluruh dunia meninggal karena pneumonia. 在这个世界上，每年都有数百万的人因这个病而去世。 Dari anak-anak, orang dewasa, bahkan mereka yang terlihat sehat. 从儿童们、成人，甚至看似健康的人， Paru-paru yang sehat seharusnya terisi udara, 健康的肺部呢，应该是充满空气的。 tetapi paru-paru orang yang sakit pneumonia dipenuhi cairan, 但是有肺炎的人，他的肺部是充满了体液， sehingga paru-parunya menjadi berat dan pernafasan mereka terganggu. 而他的肺部变得沉重，然后他的呼吸也受到了阻碍， Mengakibatkan seluruh tubuh kekurangan oksigen. 导致整个身体都缺乏氧气。 Nah, saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹， kalau di dunia medis ada pneumonia yang menyerang fisik, 如果在医学界有袭击人类肉体的肺炎， maka di dalam kehidupan orang Kristen ada pneumonia rohani yang sedang menyerang banyak orang percaya. 那么在我们的基督徒生活里，也有袭击信徒的属灵肺炎。 Bagaimana pneumonia bisa menyerang? 为什么肺炎会袭击我们呢？ Mari kita lihat pneumonia fisik dan mekanisme penyerangannya. 来，我们一起来看身体的肺炎和它发动的机制， Mulai dari infeksi mikroorganisme, 就是从微生物的感染， yaitu sejenis kuman penyebab pneumonia atau sejenis bakteri, virus atau jamur itu masuk ke paru-paru. 就是类似细菌，然后有病毒、真菌进入了我们的肺部， Sehingga terjadi peradangan alveoli. 导致我们的肺泡呢发炎。 Kuman ini memicu peradangan pada alveoli, kantung udara kecil di paru-paru. 然后我们肺部的那些小气囊呢就开始发炎了， Setelah itu akan ada peradangan di alveoli, 然后我们的肺泡就也跟着发炎了。 dan akhirnya membengkak dan terisi cairan atau nanah yang menghalangi oksigen masuk ke aliran darah.
然后我们的肺部就开始肿起来，也有体液，然后空气也无法进入我们的肺部。 Akibatnya, penderita mengalami kesulitan bernafas, batuk berdahak, demam, dan menggigil. 然后我们身为患者的呢，最终呼吸会变得困难，然后咳嗽、有痰、发烧、寒冷等等的病状。 Mari kita lihat pneumonia rohani dan bagaimana mekanisme penyerangannya. 来，我们来一起看属灵的肺炎又是如何，然后它的发动机制又是如何呢？ Yang pertama, adanya infeksi rohani. 第一就是属灵的发炎， Seperti kuman masuk ke paru-paru secara diam-diam, 就好像细菌进入我们的肺部是静悄悄的。 infeksi rohani masuk ke dalam hati dan pikiran melalui hal-hal yang kelihatannya sepele. 属灵的感染呢，也进入我们的心思意念，从小小微不足道的事情开始， Mulai dari jarang dan malas berdoa, 从祷告渐渐的变成少开始， mulai dari jarang baca dan merenungkan firman Tuhan, 从我们少读圣经开始， mulai sering bolos dan tidak pergi ke gereja serta menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas. 或者我们因着种种的活动，懒得来教会参加聚会， Mulai menyimpan kepahitan, kekecewaan, dan luka di dalam hati. 然后在心里也心存苦毒、失望等等的伤痛。 Tanpa disadari, jiwa kita terpapar virus rohani. 不知不觉，我们的信心呢，就暴露在这个属灵的病菌当中。 Dampak kehidupan kerohanian kita menjadi suam-suam kuku, 那么我们的信心变得不冷不热， kompromi terhadap dosa, 然后对罪也妥协， kelelahan rohani, 我们的灵命也疲乏， dan ketidakpedulian pada orang lain. 然后对别人也不管不顾。 Dari infeksi ini, maka terjadi peradangan rohani. 从这个感染呢，我们的属灵生命就得到了发炎了。 Ketika infeksi rohani tidak ditangani, terjadilah peradangan rohani. 如果我们的属灵受到感染了，没有去医治，那么就会变成发炎。 Maka kita menjadi seorang pribadi yang mudah tersinggung, 我们变成一个容易受伤的人， cepat menghakimi, 快速去论断人， sulit mengampuni, 很难去饶恕人， tidak lagi peka terhadap dosa, 对罪也不再敏感， hubungan dengan Tuhan mulai panas dingin, 对神的关系也忽冷忽热， ibadah terasa kering, 敬拜也变得干枯， doa terasa berat, 祷告也变得沉重， dan tidak bisa menikmati firman Tuhan lagi. 也不能再享受上帝的话语， Nah, seperti alveoli yang meradang, 就好像那个肿胀的肺泡， hati orang yang terpapar pneumonia rohani mulai membengkak oleh ego, luka, dan kepahitan. 信徒的心呢，如他的肺呢，如果感染了，也因会被自我然后伤痛种种的苦毒充满。 Dari peradangan ini, maka paru-paru rohani kita terisi cairan dan nanah. 因这样的感染，我们的属灵肺也充满了液体或者脓液。 Paru-paru jasmani yang seharusnya terisi oksigen menjadi penuh cairan dan nanah. 我们肉体的肺本应该是充满空气的，但是充满了液体，也充满了脓液。 Kehidupan doa yang seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus seperti paru-paru yang seharusnya terisi oksigen. Nah, kehidupan doa kita yang seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus, 我们属灵的肺呢，本应该是充满了圣灵的空气， perlahan diisi oleh kepahitan yang tidak dibereskan, 慢慢被那些没有被解决的苦毒充满了， dosa yang disembunyikan. 被隐藏的罪， Akibatnya, 导致呢， tubuh kita kekurangan oksigen ilahi. 我们的身体缺乏了属灵的氧气， Maka akibat fatalnya 那会导致什么呢？ terjadi gangguan pernafasan rohani, 会有信心的缺氧，
saat paru-paru rohani terganggu, 当我们属灵的肺受到阻碍的时候， nafas iman menjadi pendek. 我们的属灵的呼吸也变得短促。 Tanda-tandanya 有什么症状呢？ tidak punya keinginan untuk berdoa, 没有意念，没有欲望再去祷告了。 iman mulai goyah, 我们的信心开始动摇， sukacita memudar, 我们没有喜乐， pelayanan menjadi beban dan bukan panggilan. 我们的服侍变成了负担，而不是呼召。 Bukan karena Tuhan menjauh, tetapi saluran nafas rohani kita tersumbat. 不是因为上帝远离了我们，但是因为我们属灵呼吸的管道被堵塞了。 Nah, akibat pneumonia rohani jika tidak diobati, 属灵的肺炎呢，如果不医治的话， maka itu akan mengakibatkan pneumonia rohani itu tidak membuat kita langsung mati di dalam kerohanian. 如果不医治的话，也不会导致我们直接在灵命中死掉， Tetapi membuat kita kehilangan nafas tanpa kita sadari. 但会让我们不知不觉缺氧了。 Mari kita lihat 3 akibat sekiranya pneumonia rohani kita tidak diobati. 我们来看，如果我们属灵的肺炎若不医治的话，会导致怎么样的后果？ Yang pertama, 第一， kita akan kehabisan oksigen rohani kita. 我们的属灵氧气会缺乏。 Firman Tuhan masih kita dengar setiap minggu, tetapi firman Tuhan tidak lagi mengubah cara hidup kita dari hari Senin sampai ke hari Sabtu. 虽然每个星期我们都在听上帝的道，但是也不会改变我们星期一到星期六的生活方式。 Kita sekali-kali mungkin masih berdoa, tetapi hanya saat butuh pertolongan Tuhan saja. 我们可能仍然祷告，但只是当我们需要上帝帮助的时候，我们才祷告祈求。 Akibatnya, 导致什么呢？ saat masalah datang, 当问题来的时候， kita cepat terpuruk dan jatuh ke dalam depresi. 我们很快就绝望，然后导致忧郁症。 Kita mudah marah, 我们很快发怒， mudah kecewa, 很容易失望， mudah menyalahkan hamba Tuhan, 很容易责怪上帝的仆 mudah 人， menyalahkan gereja, 很容易埋怨教会， dan bahkan menyalahkan Tuhan sendiri. 甚至埋怨上帝。 Kehidupan kita lebih dipimpin oleh nafsu kedagingan daripada dipimpin oleh Roh Kudus. 我们生活受肉体的掌控多过于圣灵的引导。 Yang kedua, 第二， dosa menyebar karena dibiarkan dan tidak diobati. 因为没有拿来医治，所以罪恶开始扩散。 Dosa yang masuk dalam diri kita tidak langsung menjadi besar sendiri, 进入我们生命的罪呢，没有直接成为大罪， tapi dimulai dari yang kecil dan rahasia. 但是从小小并且隐秘的开始， Kita mulai kompromi dalam kebohongan-kebohongan kecil. 我们开始对小小的谎言妥协， Kita mulai menjalani hidup ganda. 我们也有双重的生活。 Kita hidup secara rohani di gereja, tetapi menjalani kehidupan keduniawian di luar gereja. 在教会里有属灵的生活，在教会外呢，却有属世的生活。 Yang lebih berbahaya, teguran firman tidak lagi masuk ke hati kita karena hati kita sudah dipenuhi cairan dan nanah dosa. 更可怕的是，神的话语不能再进入我们的心，因为我们的肺已经充满了那些属灵上的体液和脓液。 Yang ketiga, 第三， akan mati fungsi rohani 我们的属灵功能死去了。 meskipun kita masih rutin beribadah, 虽然我们还固定的来聚会， meskipun kita masih terlibat pelayanan, 虽然我们仍然服侍， meskipun kita masih terlihat rohani, 虽然我们看起来很属灵， meskipun kita masih terlihat hidup, 虽然我们看起来还活着， tetapi sebenarnya kita sudah sekarat di dalam kerohanian kita. 但我们可能在我们的灵命中已经濒临死亡了。
Bagaimana cara penyembuhannya? 我们怎么样才可以得医治呢？ Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika tubuh kita terserang pneumonia fisik, apa yang kita lakukan? 当我们的身体染上了肺炎，我们会怎么做呢？ Kita cepat mencari dokter, 我们会快快的去找医生， kita tidak akan menunda 我们绝不会延迟， karena kita tahu tanpa perawatan yang tepat, tubuh kita bisa makin lemah dan bahkan nyawa kita bisa terancam. 我们知道，如果没有正确的医治，我们的身体会越来越虚弱，并且生命会受到威胁。 Nah, jika kita terserang pneumonia rohani, 如果我们染上了属灵的肺炎， jiwa kita terasa sesak, 我们的心灵会感到疲惫， kita rasa lelah, 我们感到很累， kita dipenuhi oleh semacam rasa takut, 然后充满了恐惧， kita serasa jauh dari Tuhan. 我们也感觉离上帝很远。 Siapa yang kita butuhkan? 我们需要谁呢？ Walaupun banyak yang pergi mencari hiburan dengan rekreasi, melepaskan stres, 虽然有很多人寻找娱乐、度假等等来解压， ada juga yang mencari psikiater, 有人找心理医生， tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh penyembuhan secara totalitas. 但只有在耶稣基督里，我们才能得到痊愈。 Jadi bagaimana menyembuhkan pneumonia rohani? 那么我们该如何来医治我们属灵上的肺炎呢？ Ada 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan. 我们能做的有3个简单的步骤。 Yang pertama, 第一， deteksi dini, 要趁早发觉， sadari kondisi jiwa kita. 要知道我们内心的情况是怎么样的。 Kita harus segera menyadari apakah hati kita sedang lelah, cemas atau jauh dari Tuhan. 我们要趁快的知道我们的心里是否缺乏、是否疲乏、忧虑，或者离上帝很远。 Kita harus belajar mengakui pada Tuhan Yesus apa yang kita rasakan. 我们学会对主耶稣坦诚我们正在感受到什么。 Kita harus belajar mengakui kepada Tuhan pergumulan-pergumulan hidup kita. 我们向上帝坦诚我们所面对的生命挑战。 Kita harus belajar mengakui beban-beban hidup yang menyesakkan kita. 我们向上帝坦诚那些令我们窒息的生命压力。 Ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. 这是通往得到医治的第一步。 Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus memberikan janji kepada kita. 马太福音11章28节，耶稣应许我们说： Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。 Langkah yang kedua yaitu 第二个步骤， mencari obat yang tepat. 寻找正确的药。 Obat yang tepat untuk itu adalah pertobatan dan pengampunan. 正确的药就是悔改和饶恕。 Obat yang tepat untuk sembuh dari pneumonia rohani yaitu bertekad untuk bertobat, tinggalkan kebiasaan yang menjauhkan diri Anda daripada Tuhan. 要从属灵肺炎得到医治呢，我们要立志决心的离开一切使我们远离上帝的一切事情。 Mintalah pengampunan kepada Tuhan atas semua dosa, kesalahan, kelalaian yang kita perbuat. 向上帝认罪悔过，对于我们曾经做过的一切罪。 Langkah yang ketiga, 第3个步骤， perawatan rutin 然后就是要持续的医疗， melalui doa dan firman Tuhan. 透过祷告和上帝的话语。 Suka atau tidak, 无论我们喜欢或不喜欢， biasakan untuk berdoa setiap hari. 我们要有一个习惯，每天都要祷告。 Meski sebentar, 虽然只是一下子而已， karena doa adalah nafas hidup orang percaya. 因为祷告是信徒的呼吸。 Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹， doa adalah nafas bagi jiwa kita yang sesak. 祷告是我们窒息灵命的呼吸， Seperti oksigen segar bagi paru-paru,
就好像对我们肺的新鲜空气。 Doa memberi kehidupan bagi hati kita, 祷告为我们的生命，为我们的心带来生命， menyegarkan roh kita, 使我们的灵命得到苏醒， dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. 也修复我们与上帝的关系。 Setiap kali kita berdoa, 每次我们祷告， kita mengambil nafas rohani yang menyehatkan hati kita. 就好像深呼吸了一个属灵空气，使我们身心灵健康。 Suka atau tidak, 无论我们喜欢或者不喜欢， biasakan baca satu perikop firman Tuhan setiap hari. 我们都要习惯每一天读一段的经文， Karena firman Tuhan dapat memberikan penghiburan, pelepasan, dan kekuatan bagi kita. 因为上帝的话语可以给我们安慰、解脱和能力。 Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹， ingatlah ini, 请记住， pneumonia fisik butuh dokter, 身体的肺炎需要医生， pneumonia rohani butuh Tuhan Yesus. 属灵的肺炎需要主耶稣。 Tuhan Yesus ingin menyembuhkan hati kita, 主耶稣想要医治我们的心， memberi nafas baru bagi jiwa kita yang lelah, 对我们疲乏的心灵给我们新鲜的空气， dan mengembalikan sukacita di dalam hidup kita. 也要赐予我们平安和喜乐在我们的生命里。 Mari kita resapi kata-kata Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 12. 让我们记住保罗在罗马书12章12节所说的话， Bersukacitalah dalam pengharapan, 在 sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. 在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。 Hari ini mari kita serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, 今天让我们把心完全交托给上帝， bernafas dalam doa setiap hari, 每天在祷告中呼吸， dan biarkan Tuhan menyembuhkan pneumonia rohani kita. 让上帝医治我们属灵的肺炎。 Doa adalah nafas hidup orang percaya, 祷告是信徒的呼吸， dan Kristus adalah dokter yang mampu menyembuhkan sepenuhnya. 而基督是能够完全医治我们的医生。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih karena sesungguhnya Bapa, setiap hari di dalam kelalaian kami, sesungguhnya kami bisa terpapar virus pneumonia rohani, tetapi di dalam kasih karunia Engkau, Tuhan, bila Engkau menolong kami untuk memiliki kesadaran bahwa sesungguhnya kami tidak boleh jauh daripada Engkau, karena Engkau adalah tempat perlindungan kami. Tuhan, berikan kepada kami satu hati untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Engkau di dalam doa dan di dalam merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin.